Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Farhain binti Muhammad Arifin, pelajar ijazah sarjana muda separuh masa bagi program fisioterapi di UiTM Puncak Alam. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang ideologi konservatisme bagi subjek CTU 552, falsafah dan isu semasa. Dalam tajuk ini kita akan mengupas tentang definisi, konsep konservatisme, asal-usul konservatisme, datangnya dari mana, ciri-ciri dan prinsip konservatisme, kronologi perkembangan zaman konservatisme, tokoh-tokoh dalam ideologi ini, serta konservatisme dalam negara kita, Malaysia, dan juga kesan dan cabaran tentang ideologi ini. Untuk mengetahui konsep ataupun mengetahui definisi konservatisme itu, kita kena tanya apa itu konservatisme. Jadi konservatisme ini sebenarnya datang daripada perkataan bahasa Latin conservare yang membawa maksud melestarikan, memelihara, menjaga dan mengamalkan. Apa yang nak jaga tu? Okey. Dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, dia menyatakan bahawa konservatisme itu adalah satu fahaman konservatif yang cenderung untuk mengamalkan kebiasaan yang telah menjadi tradisi. Jadi konsep dia dekat sini adalah memelihara sesuatu tradisi, memelihara sesuatu institusi yang telah menjadi kebiasaan daripada turun-temurun. Dan fahaman ini adalah lebih dekat dengan fahaman politik dan juga sosial. Jadi kita dah faham konsep dan definisi konservatisme. Sekarang kita beralih kepada asal-usul ideologi konservatisme. Ada beberapa tokoh ataupun ahli falsafah yang menyatakan bahawa konservatif itu adalah sifat semula jadi seorang manusia. Dalam erti kata lain, memang setiap manusia ada sifat untuk memelihara, untuk menjaga sesuatu tradisi ataupun kebiasaan dalam hidup mereka ataupun menjadi kelangsungan hidup mereka. Tapi yang kita akan bincangkan dalam topik ini lebih kepada politiknya. Dalam sejarah menyatakan bahawa konservatisme, ideologi konservatisme ini wujud setelah berlakunya revolusi Inggeris pada tahun 1640 dan juga revolusi Perancis yang berlaku pada tahun 1789. Kedua-dua peristiwa revolusi ini dikatakan bertanggungjawab kepada kewujudan dua golongan, iaitu konservatisme dan juga progresisme, di mana golongan konservatisme ini adalah golongan yang cuba mengekalkan penyelenggaraan ketenteraan dan politik yang sedia ada, manakala progresisme ialah golongan yang menyokong kepada perubahan melalui revolusioner. Sekarang jom kita mengenali siapa pelopor dan pengasas konservatisme. Beliau dinamakan Edmund Burke yang dilahirkan di Dublin pada 12 Januari 1729. Beliau telah mendapatkan pendidikan awal di Trinity College di Dublin sebelum melanjutkan pelajaran di London dalam bidang perundangan. Namun tidak lama setelah itu, beliau mendapati bahawa minatnya tidak ke arah perundangan, sebaliknya ke arah sastra dan politik. Lalu beliau mengambil keputusan untuk berhenti belajar dan membuat lawatan ke sekeliling Eropah dan mengambil keputusan untuk menetap di London. Pada tahun 1756, beliau telah mengambil keputusan untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada kerjaya sastra dan politiknya. Dan pada tahun 1765, beliau telah berjaya menjadi ahli parlimen, di mana pada tahun 1774, beliau dipilih ke kerusi parlimen di Bristol. Beliau telah mendapatkan gelaran Bapa Konservatisme kerana kritikan beliau terhadap gerakan liberalisme yang berlaku pada revolusi Perancis 1789, dan kritikan ini dilontarkan melalui karyanya Reflection on the Revolution in France pada tahun 1790. Burke meninggal pada 9 Julai 1797. Seterusnya kita beralih kepada prinsip dan ciri-ciri konservatisme. Yang pertama ialah ketenteraman dan kestabilan, di mana golongan konservatif ini beranggapan bahawa ketenteraman dan kestabilan adalah asas yang membolehkan manusia bertamadun dan menikmati kebebasan. Golongan ini juga berpendapat bahawa
pemerintahan tradisional itu sangat berunsurkan agama, keturunan dan patriotisme, dan tiga-tiga unsur ini perlu dipelihara demi kestabilan dan ketenteraman sesuatu institusi ataupun kelangsungan pemerintahan. Ciri yang kedua ialah dorongan yang tidak rasional, di mana golongan ini berpendapat bahawa manusia lazimnya bertabiat jahat, bertabiat buruk yang menyebabkan mereka mempunyai sifat mementingkan diri dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Oleh itu, hanya melalui perundangan yang berasaskan agama dapat membuatkan manusia itu lebih bermoral. Ciri yang ketiga ialah perubahan yang beransur-ansur. Walaupun golongan ini dikenali dengan penolakan terhadap perubahan dalam sesuatu institusi, namun mereka meyakini bahawa perubahan yang diuruskan secara beransur-ansur akan mendatangkan perkara yang baik. Dan sekiranya perubahan yang dirancang itu, perubahan yang sederhana itu berjaya dan mendapat kesan yang positif, ia dianggap mendapat kesan positif melalui pengalaman. Perubahan-perubahan yang secara beransur dan sederhana ini dianggap sebagai satu uji kaji untuk penambahbaikan pada waktu akan datang. Sekiranya kesan itu dasar atau perubahan itu berjaya dan mendapat kesan positif, maka penambahbaikan pada masa akan datang boleh diambil atau dibuat melalui pengalaman-pengalaman sebelum ini. Ciri yang seterusnya ialah teori yang praktikal. Ini kerana golongan konservatisme ini sangat mempercayai tentang pengalaman. Perubahan yang baik itu berdasarkan pengalaman yang positif. Itu bermakna hanya perkara yang pernah dialami dan mendapat kesan yang baik yang akan dijadikan yang akan diterapkan dalam kehidupan pada masa akan datang. Dan yang terakhir ialah keperluan kepada sesebuah kerajaan. Ini membawa maksud bahawa tradisi itu sangat penting untuk menjaga kestabilan dan ketenteraman sesebuah pemerintahan ataupun sesebuah kerajaan. Kronologi perkembangan zaman konservatisme. Ideologi ini telah wujud sejak tahun 1640 di mana tercetusnya revolusi Inggeris sebagai penentangan rakyat terhadap penguasaan mutlak oleh raja. Seterusnya adalah revolusi Amerika yang berlaku pada tahun 1775 sehingga 1783. Revolusi ini adalah perjuangan rakyat Amerika untuk mendapatkan kemerdekaan dari kerajaan British. Seterusnya berlaku pula revolusi Perancis pada tahun 1789. Dan dikatakan rakyat-rakyat Perancis mendapat bantuan dari Amerika untuk menentang raja-raja Perancis. Pada tahun 1858 sehingga 1863 berlaku pula Perang Saudara Amerika di mana negeri-negeri gabungan Amerika membantah atau menentang sistem perhambaan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Pada tahun 1936 sehingga 1939 tercetus pula Perang Saudara Sepanyol. Perang ini tercetus kerana penentangan rakyat terhadap pemerintahan nasionalis dan juga radikal. Dan seterusnya Perang Dunia Kedua berlaku pada tahun 1940 di mana selepas peperangan konservatif Jepun kembali ke dalam politik sehingga sekarang. Tiba masanya untuk kita mengenali tokoh-tokoh konservatisme. Yang pertama ialah Richard Hooker. Beliau merupakan seorang paderi di gereja England dan juga seorang teolog yang berpengaruh. Beliau dilahirkan pada 25 Mac 1554 di England dan dikenali sebagai founding father bagi fahaman konservatisme ini. Penekanan utama beliau dalam fahaman ini ialah toleransi dan tradisi. Tokoh kedua ialah Russell Kirk. Beliau telah dilahirkan di Michigan pada 19 Oktober 1918. Beliau merupakan seorang penulis, guru, novelis, penulis kolumnis dan juga seorang pencerita. Antara karya beliau yang popular ialah The Conservative Minds yang ditulis pada tahun 1953. Hasil karya dan penulisan beliau bersifat skolastik, sastra, puitis, falsafah dan juga tersendiri.
Tokoh yang seterusnya sangat dekat dengan negara kita Malaysia, beliau ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau merupakan Perdana Menteri keempat dan ketujuh bagi negara Malaysia. Pemimpin yang dilahirkan di Alor pada 20 Disember tahun 1925 ini telah memperkenalkan sistem tradisi ciptaan pada era kepimpinan beliau demi mempertahankan dan memperkukuhkan pentadbiran negara di bawah naungan UMNO. Seperti yang kita dah dijanjikan, kita akan membincangkan tentang konservatisme dalam politik Malaysia. Fahaman konservatisme ini telah wujud di negara ini sejak kemerdekaan dituntut demi memperjuangkan hak rakyat sebagai pemilik asal tanah Melayu. Setelah perjuangan UMNO atau Perikatan untuk menuntut kemerdekaan dari kerajaan British diterima, lalu corak politik yang berasaskan perkauman pun terbentuk. Hal ini adalah untuk mengekalkan keharmonian dan kestabilan negara. Pada era kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, seperti yang kita dah bincangkan tadi, beliau telah memperkenalkan tradisi ciptaan dengan menyokong gagasan nilai Asia, di mana perkara ini telah menjadikan Malaysia adalah salah satu kerajaan yang kuat dalam usaha menjamin kepentingan masyarakat dan komuniti melebihi kepentingan individu. UMNO dikatakan adalah parti yang dekat dengan ideologi konservatisme ini kerana perkara-perkara yang ada dalam perlembagaan negara seperti kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam dan hak orang-orang Melayu. Perkara ini dikatakan adalah agenda utama UMNO untuk menjaga dan mengekalkan status quo. Matlamat utama konservatisme dalam politik Malaysia adalah sama, iaitu untuk mengekalkan keharmonian dan kestabilan negara. Namun ada yang berpendapat bahawa perkara-perkara yang dalam perlembagaan negara seperti menjaga hak istimewa orang Melayu, kedudukan istimewa agama Islam dan juga kedudukan Raja-Raja Melayu adalah agenda utama UMNO untuk mengekalkan penguasaan mereka dalam pentadbiran negara. Kesannya, pengamalan konservatisme dalam pemerintahan kerajaan Malaysia pada ketika itu mendapat cabaran dari pandangan luar kerana sering dianggap tidak berlaku adil kepada semua. Contohnya dalam perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa kedudukan Raja-Raja Melayu mendapat keistimewaan, hak orang-orang Melayu serta kedudukan istimewa bagi agama Islam. Selain itu, kerajaan juga mendapat tekanan dari pihak luar di mana mereka sering dianggap mengamalkan sistem pemerintahan yang kuno dan diberi cadangan untuk membuat beberapa perubahan pada nilai-nilai yang lebih baik. Kesannya ialah pada era pemimpinan Tun Abdullah, beliau telah memperkenalkan neo-konservatisme di mana sedikit perubahan dalam sistem pemerintahan yang lebih ke arah demokrasi dan membuka lebih banyak ruang kepada kebebasan serta membawa golongan yang lebih muda untuk menjadi pelapis-pelapis dan pembantunya. Dan dipercayai menyumbang kepada kemenangan BN pada tahun 2004. Namun tidak lama setelah itu, Islam hari ini mendapat imej yang kurang menyenangkan kerana telah membangkitkan golongan Islamis yang memperkenalkan konservatisme agama yang bersikap tidak bertoleransi. Akibatnya, konflik-konflik ini telah menyebabkan BN kehilangan kuasa pada 5 buah negeri pada PRU ke-12. Kesimpulannya, konservatisme bukanlah hanya tertumpu kepada fahaman politik, tapi ia juga adalah sifat semula jadi dalam setiap manusia, di mana setiap manusia itu memang mempunyai keinginan untuk menjaga dan memelihara sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan juga takut kepada perubahan, dan ia bermula dengan cara berfikir sebelum ia berubah menjadi cara kehidupan, di mana apabila seseorang sudah selesa dengan sesuatu keadaan dalam kehidupan,
maka ia melangsungkan kehidupannya dengan sesuatu keadaan tanpa berfikir untuk merubah ataupun terlalu selesa sampai menyebabkan mereka takut akan perubahan. Dan dalam sistem pentadbiran juga, konservatisme ini boleh dikatakan perlu untuk menjaga kestabilan dan ketenteraman. Namun, apabila sesuatu pentadbiran atau pemerintahan itu terlalu mengikut tradisi tanpa mengikut peredaran zaman, ia akan menjadi satu sekatan bagi kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, untuk menerapkan sesuatu ideologi atau pemahaman, ia perlulah dilakukan secara berhati-hati dan tidak terlalu taksub dengan sesuatu fahaman agar kita sentiasa berada di dalam keadaan yang selamat dan harmoni. Itu sahaja penerangan saya tentang tajuk ini. Terima kasih.